itu bab yang lepas. Tapi cuma hari ini saya terperanjat, saudara. Saya ingatkan dah reda lah isu tanah di Terengganu. Rupanya ada lagi. Ingatkan itu hari kes macam mana yang Muhammad Menteri Besar ataupun kerajaan negeri Terengganu meluluskan pemberian tanah yang bernilai tak silap saya 27 juta kepada korporasi isi-isi wakil-wakil rakyat di Terengganu pada harga 500,000 tak silap saya. Rupanya kali ini saya terkejut apabila mendengar pendedahan Ketua Perhubungan UMNO Terengganu dalam satu majlis di Terengganu yang sudah pun tular dalam media sosial. Katanya ini isu tanah. Dia kata bila orang kampung minta tanah dari kerajaan Terengganu, mereka dikenakan RM155. RM155,000 untuk 1.5 hektar tanah, untuk tanah pertanian. Tetapi untuk kroni, sebuah sebidang tanah luasnya 70 ekar dalam kawasan bandar di tepi jalan. Katanya berhampiran pula dengan Balan Bomba. Nilainya dia kata cuma hanya 70,000. Ertinya untuk 1 ekar 1,000. Sedangkan warga Terengganu nak buat pertanian, minta tanah itu tanah milik kerajaan, mungkin tanah rezerv Melayu agaknya, minta untuk diusahakan pertanian, nak tanam kelapa sawit, nak tanam pertanian, saudara, dikenakan bayaran RM155,000. Iaitu tanah pertanian itu di kampung Bukit Tapah dalam daerah Dungun. Diluluskan dengan harga RM155,000 dengan keluasan 1.5 hektar. Tak sampai pun 5 hektar ni. Kalau 5 hektar pun lebih kurang 30,000 lebih lah 1 ekar, saudara. Sedangkan untuk 70 ekar, itu syarikat, katanya syarikat Falah, ada nama syarikat, saya tak mau sebut nama syarikat, saudara. Tanah itu seluas 70 ekar. 1 ekar nilainya 1,000 saja. Pada mulanya tanah tersebut kononnya, pada mula dalam permohonan itu nak dijadikan pusat universiti. Jadi dalam proposal bagi pada kerajaan negeri katanya nak buat universiti. Kemudian pihak UPEN, unit perancang ekonomi dan sebagainya meletakkan syarat. Kalau nak buat universiti, kenalah buktikan bahawa adanya akuan daripada mana-mana universiti untuk dijadikan rangkaiannya. Kalau kelulusan universiti itu tak ada masalah lah. Tapi akhirnya tak jadi. Tak diluluskan, maka terhenti. Sebab nilai tanah tersebut sekarang ni, kata Datuk Mat Syed, dah 14 juta. 14 juta diberi dengan harga 700,000 saja. Itu keadaannya. Dan akhirnya kerana tak memenuhi syarat, permohonan awalnya tarik balik. Kemudian dimasukkan permohonan kali kedua. Dan syarat untuk kelulusan universiti itu digugurkan. Sedangkan rakyat nak buat ladang kelapa sawit kena bayar 155,000, tapi nak buat bangunan di bandar dengan 70 ekar, nilai semasa 14 juta, dibayar dengan nilai cuma 70,000 saja. Sebab itu dia kata bahawa pihaknya akan menghantar pelbagai kenyataan itu kepada pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Datuk Yang Hormat Datuk Mat Syed, teruskan usaha anda. Kita mau melihat sebarang kebejatan yang dilakukan, perlulah kita selak satu persatu. Jangan takut rakyat tetap bersama dengan anda. Soal anda bertanding atau tidak, soal lain. Tapi kita mau melihat bahawa kerajaan Madani hari ini mesti bersih daripada rasuah. Saya pun 2-3 malam lepas pun dah bercakap bahawa kita tak mau lagi melihat elemen-elemen korupsi ini dilakukan berterusan. Hari ini, semalam, saudara, Susah Agung parti DAP, Saudara Anthony Leok, beliau sekali lagi mengulangi pendirian bahawa ahli-ahli parti dan parti DAP akan terus mempertahankan semua perkara asas dalam perlembagaan menghormati kedudukan Islam sebagai agama rasmi. Jadi selaku Susah Agung, Anthony Leok berkata parti tersebut tidak akan mempersoalkan keabsahan agama berkenaan di peringkat nasional. Jadi saya haraplah malaun-malaun jangan duk kutuk yang bukan-bukan. Sebab itu kita dah mengatakan DAP juga sekarang ni sudah merubah dalam dinamika politiknya. Jadi beliau menyatakan penampuan. Saudara Azminuddin katanya komen biar fakta. Yang benar, jangan pakai sebat aja.
Dia kata, nanti aku balun Itu keadaan. Terima kasih Ustaz Azminuddin. Jadi saya, menurut Anthony Loke lagi, dia kata dia kecewa dengan Tuan Mahathir. Kononnya DAP akan mengugat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung hal tersebut. Jadi katanya apakah beliau sudah lupa bahawa semasa beliau menjadi Perdana Menteri dari Mei 2018 hingga Februari 2020, beliau didukung oleh 42 ahli parlimen DAP. Adakah DAP pernah menarik sokongan daripada beliau atau menggugat kedudukannya? Itu kenyataan daripada Anthony Loke. Jadi dia kata dulu bila dia Perdana Menteri demi negara dan memainkan peranan untuk membina sebuah masyarakat yang bersatu padu beransaskan prinsip. Mereka mengganggu kita. Saya tak tahulah kadang-kadang saudara. Apa dia orang dapat kalau ganggu saya ni? Sabar je lah saudara. Saudara Faris Atan, saudara Razak Zack, Rosli Tahir. Baik saudara, sebab itu pihak polis mengingatkan bahawa semua parti politik yang akan bertanding pada pilihan raya negeri di 6 negeri nanti tidak lagi memainkan isu-isu sensitif. Khususnya berkait dengan 3R, iaitu bangsa, agama dan raja sepanjang tempoh berkempen. Menurut Ketua Pilihan Negara Tan Sri Razaruddin Hussein, ini adalah untuk mengelakkan wujudnya ketidakharmonian dalam kalangan rakyat, terutamanya institusi raja, agama dan bangsa sepanjang perjalanan PRN nanti, katanya. Saudara, dan menurut beliau, sekiranya isu-isu tersebut dimainkan, ia akan menyebabkan berlakunya perpecahan dan ketidaktenteraman selain mewujudkan keadaan tidak harmonis dalam kalangan masyarakat. Sebab itu, nasihat Ketua Pilihan Negara Tan Sri Razaruddin, dia kata untuk parti-parti politik yang bertanding, sebenarnya pada saya lah katanya, semua parti politik, semua yang bertanding adalah orang-orang lama. Sama ada saya bagi nasihat atau tidak, sepatutnya mereka sudah pun tahu. Jadi Ketua Pilihan Negara pun dah menyindir kalau mereka duk main isu-isu yang bukan-bukan. Itu keadaan saudara. Jadi seperti mana yang saya katakan katanya tadi, isu-isu sensitif 3R ini janganlah disentuh kerana ia boleh mendatangkan kegusaran, ketidakharmonian dalam perjalanan pilihan raya itu sendiri, dan patuhilah undang-undang, terutamanya Akta Pilihan Raya itu sendiri. Jadi kalau saya cakap isu rasuah, katanya itu biarlah SPRM boleh cakap. Jadi saya cakap tentang kesalahan-kesalahan pilihan raya, akta hasutan, isu 3R. Jika dimainkan, kita akan menyebabkan perpecahan. Itu akan berlaku dan ketidaktenteraman. Jadi menurut Tan Sri Razaruddin, pihaknya maupun PRN, pihaknya mahu, beliau mahu, pihak polis mahu agar pilihan raya negeri yang bakal berlangsung di 6 negeri kali ini berjalan dalam keadaan aman. Manakala pengundi boleh keluar dan memilih calon-calon mereka dengan selamat. Selain itu, beliau mengingatkan parti-parti politik yang bertanding supaya mematuhi peraturan dan undang-undang sedia ada, khususnya berkaitan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan Akta Hasutan. Polis tidak ragu-ragu akan membuka kertas siasatan sekiranya mendapati mana-mana pihak yang sengaja melanggar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Jadi untuk itu, kata Ketua Pilihan Negara, pegawai khas yang bertindak sebagai pegawai perakam dan pegawai zon akan ditugaskan untuk memantau perjalanan kempen sepanjang PRN serta memantau aktiviti ceramah. Walaupun pun harus berhati-hati juga saudara. Jadi jangan main-main dengan pihak polis. Sebab kali ini nampak gayanya Tan Sri Ketua Pilihan Negara kita yang baru, Tan Sri Razaruddin, beliau jelas mahu melihat ketenteraman awam itu dipertahankan. Dan pihak polis tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pihak yang cuba mencetuskan situasi yang tidak harmonis. Ya, Saudara Mak Nazir Omar, Hotel Larut, jangan layanlah, kita teruskan pencerahan. Anak seluang ni lagi-lagi dia layan lagi ni. Saya Ismail, saya minta maaf, tak boleh nak live begitu. Saya Aira, Batrisha, Cik Pauzi, Saudara Rosti Yunos, juga dia punya godam. Memang saudara, dia godam. Biarlah. Baik saudara.